أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم وكرم وشرف وعظم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله Alhamdulillah, banyak kita memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama banyak syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai menandakan bahawa kita adalah satu hamba yang taati setia kepada Allah dan senantiasa menganggungkan kepada Allah. Lebih-lebih lagi senantiasa kita beradakan di dalam tutupi ilmu Allah, supaya kita kejayaan hidup dunia dan lebih lagi selamat kita di negeri akhirat nanti. Ya, tak dapat tidak, sekali-kali kita menganjurkan kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersungguh-sungguh kita mengabdikan dan memperhambakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengikutikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenar-benar di dalam ajaran katanya kita adalah satu bibit, satu pikul, iaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul kita menghayati hidup walaupun kita jauh senggai di antara dengan Rasulullah dah 1300 lebih kurang. 1300 tahun berlebih kurang, dengan hijrah dah 1444 hijriah. Ambil daripada tahun yang Nabi berpindah pergi kepada pergi kepada negeri Yadrib, iaitu satu negeri Madinatul Munawwarah. Ya'ju sekali-kali selepas Nabi kita berhijrah, iaitu daripada tahun yang ke-13, tahun ke-13 selepas daripada bangkit Rasul di tanah Mekah, Makkatul Mukarramah. Maka 13 tahun sepik-sepik Nabi kita dengan anyu seakhir-akhirnya meninggalkan baka. Susah Nabi kita 13 tahun, di mana lebih kurang 100 lebih yang mengikutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
berabdikan dengan Allah, semata beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu akhir sekali dengan penak Rasulullah, dengan beratnya Rasulullah pikukan amanah Allah Subhanahu wa taala dengan tahun yang akhir 13 selepas daripada 2-3 tahun difardukan semaya, maka Rasulullah berhijrahlah pergi kepada Yadrib, iaitu Madinatul Munawwarah, mengikut pada sejarah yang tegak, yang teguh. Riwayat katanya dengan malaning saya ia tidak melanjut pi masa. Ia tidak ada ma'al hijrah lah. Kerana lepas mari dah. Kita ni sedang duduk di pada bulan Muharram, iaitu bulan awal, bulan 1 pada agama Islam kita adalah orang panggil bulan pertama. Bulan yang besarkan pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut daripada sejarah. Bulan ni termasuk di dalam bulan Arba'atun Hurum. Zalika dinul qayyim. Bulan ni bulan kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Yang katanya inna iddatas syuhur indallah isna asyara sahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum, iaitu di bilangan di sisi Allah Subhanahu wa taala seanjurnya bulan, ia padanya masa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terbilang nyatanya 12 bulan ganak cukup, tapi bulan yang kemuliaan di sisi Allah. Dan pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 bulan. 4 bulan termasuknya bulan Muharram 1. Ni bulan kita duk. Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Maka bulan Muharram ni jaga setengah pada setengah hingga sampai sehari hari tak boleh nak tahan. Nak katanya bulan ni bulan katuk. Bulan awal, bulan katuk bulan. Bulan ni ayat kata bulan ni janjikan Allah Subhanahu wa taala kemuliaan bulan yang awal, bulan yang pertama. Kemuliaan sekali-kali, lepas tu bulan akhir iaitu bulan Zulhijjah. Lepas kemarin. Makanya ayat kata bulan ni bulan beribadat. Mari kita kopuk ibadat supaya kita menemui Allah Ta'ala di akhirat kelab. Bulan ni bulan kita nak puasa. Puasa ba'id, puasa tengah, puasa awal lepas dah. Lepas tu puasa asud, puasa akhir bulan. 1, 2, 3 hak awal. Hak tengahnya 13, 14, 15. Lepas tu puasa hak akhir sekali 28, 29, 30. Tu ada tiap-tiap bulan. Bahkannya bulan Muharram ni ia paling agung kita berpuasa, iaitu puasa nafilah, puasa sunat. Mak agung sekali-kali kita puasa lah, supayanya berat timbangnya di akhirat. Puasa ni cumanya rai. Tak ada habis duit pitih. Makan pun termasuk di dalam perakyat. Kecermatan termasuk besar dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpuluh-puluh kara, berpuluh-puluh hikmat, berpuluh-puluh barakatan, berkat pada bulan Muharram. Lebih-lebih lagi sanjungnya dengan puasa sunat. Kita lepas dah, iaitunya puasa Yaumatus Su'a, ya hari 9, Yaumatis Su'a dengan Yaum Ashura. 2 hari berturut. InsyaAllah sama-sama kita menghidup dah tu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan laginya puasa tengah. Puasa tengah iaitu puasa sebelah 13, 14, 15. Ni lebih farak lagi. Nak sebuah kebaikan puasa. Lepas tu 27, 28, 28, 29, 30. Ni bukan ada tiap-tiap bulan. Lepas tu puasa hari Isnin dengan puasa hari Khams, hari Khamis. Tu memang dah. Nabi tak biasa tinggal, iaitu puasa sebagai sunat, sebagai muakkadah. Ia lebih baik, lebih fadilah, lebih gajar refala untuk kita nak nak memperhamba benar-benar kita dengan Allah Ta'ala. Jadi kita hari ni 2. Satu, kita kena ibadat kita dengan harta benda. Memang ni paling nombor 1.
wa anfusikum wa amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Awal Tuhan katanya kita mari beramal dengan diri kita, berkhidmat, berkorban, bertupu rumuh, mujahid, mujahadah kita dengan badan kita. Sepatut Tuhan beri kita dengan 2 biji mata, dengan 2 belah telinga, dengan 2 belah telinga, sekeping lidah, 1 mulut, sepasang kaki, sepasang tangan. Kita berusaha dengan semaya wajib, semaya sunat, semaya fardu, katakanlah semaya sunat. Puasa fardu bulan Ramadan. Sebulan puasa sunat, apa Allah Ta'ala mengadakan puasa sunat bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya umat Nabi Muhammad walaupun sedikit daripada umur, banyak timbangnya. Banyak timbangnya, berat timbangnya. Berat sekali-kali timbangnya di akhirat. Ayat kata inilah bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak dikatakan ahli jannah, ahli syurga. Termasuk fuk itu. Kerana fuk itu ni Islam lagi beriman. Apabila ada humi Islam dengan iman, nyata kitanya dia boleh semaya. Memang dia boleh puasa. Memanglah dia boleh zakat. Memanglah dia boleh mengabdi diri dia dengan Allah Ta'ala, dengan tubuh badan kita, dengan sekalian anggota. Lepas tu kita boleh memperhamba pulaknya dengan harta benda kita. Ya Allah Ta'ala beri milik harta benda kita ni banyak. Lebih-lebih di dunia akhir ni banyak daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan milik harta dan kekayaan. Kita boleh mengabdi kita. Sebab itulah di hari matinya dikhabaran oleh Allah Subhanahu wa taala yang menanyanya. Iaitu di hari ini setelah kamu tinggal. Setengah nak rata dah kamu, dengan suara mari di dalam kubur, dalam kuburnya. Laula akhartani ila ajalin qarib. Sekiranya Allah Ta'ala taruh umur sedikit, apa mu nak kerja? Maka jawabnya fa as-saddaqa, nak bersedekah dengan harta kita. Yang mana ada Allahu Akbar. Wa akum minas solihin, dan akan jadilah kita. Maknanya kalau Tuhan taruh umur sedikit lagi, dia nak jadi satu orang-orang yang soleh, orang yang beriman semata-mata dengan Allah, nak jaga hukum hakam Allah, banyak nak mengabdikan dengan diri dia, nak bertupu rumuh, nak mujahadah, banyak bersedekah dengan harta benda. Minta duit Tuhan taruh sedikit, umur dia sikit lagi. Upama bui hidup, upama taruh tak boleh mati, upama hok mati dah bui hidup sedikit, supaya dia nak banyak bersedekah dengan harta benda dia, dan nak mengabdi, nak perhambakan dengan tubuh badan dia tu, dengan segala anggota dia, dengan segala akhlak mulia dia, hok Allah Ta'ala bagi. Tapi Allah Ta'ala tak mengizinkan. Maka di hari ini sama-sama sekali, kerana kita ni sedikit dengan masa kiamat. Sedikit daripada ibu-ibu dan bapa, lagi seolah-olah kata tak sapa kita dengan 10 jakah. Tak sapa dengan 10 jakah akan kita nak berjumpa dengan Allah Ta'ala menggulung ke langit bumi. Maka satu ketikanya, sahabat-sahabat tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaatil qiyamah ya Rasulullah, bila mendatangkan kiamat, hari kiamat? Tapi Rasulullah kata, apalah kamu nak seria dengan hari kiamat? Anak yang katanya kiamat itu, Nabi jawab gitu, getilah yang mafhum katanya kiamat ni dekat. Kerana dengan ayat saya nak baca malam ni, sekira jauh dengan kiamat, Allah Ta'ala tidak akan mesentuh lagi pada masa tu. Tak sentuh lagi dengan ayat suratul Waqiah. Ayat ni duk cerita tentang kiamat, tentang yang Allah Ta'ala nak lingkup langit bumi. Yaumal qiyamah, yaumal waqi'ah, yaumal al-azlifah, yaumat talaq. Ayat katanya banyak sebut di dalam ayat suci Al-Quran dengan ayat kiamat. Ayat yang berdirikan sesudah hari. Yang hari itu penuh sekali alam. Kerana alam yang kita hidup ini sebagai ujian saja.
Tak dikatakan kita hidup di dunia. Alam yang kedua selepas pada alam zari, alam buai dalam perut, iaitu alam dunia ni alam ujian. Alam yang Allah Ta'ala hattakan manusia pada masa akhir berbagai-bagai rupa, berbagai-bagai jenis, berbagai-bagai akhlak. Tapi satu saja yang Allah Ta'ala redha, yang Allah Ta'ala izin, yang Allah Ta'ala aku sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang turut daripada sunnah Nabi, dan lebih lagi yang mengikuti, yang beriman betul-betul dengan ajaran Allah Ta'ala, iaitu ayat suci Al-Quran. Hak ni saya setuju mudah. Tak dapat tidak kita. Nah, kalau kita tinggal lumrah Al-Quran, ajaran daripada Allah Ta'ala sendiri Al-Quran, maka kita musnah sekali-kali. Hidup kita kecewa sekali. Nah, semua tubuh badan kita campur dengan akhlak kita, habis tak ada dah. Di mana akhlak tanpa akhlak ni, 45 ni akhlak sebagai, akhlak kita, nafsu kita kamilah, raudiyah, mutmainnah. Kita ke? Maka korai ditimbul kepadanya tubuh kita. Jadi ke nafsu ammaratum bisu. Nafsu as-suq, nafsu jahat mari. Untuk nak khianat ke tubuh kita sendiri. Sabin saya kata hari ni sekali-kali kita kena memadukan dengan ayat suci Al-Quran. Saya tak puas baca nasabah kepada kiamat. Karena kita hatta hampir dengan kiamat dah. Sikit tak sapa pada 10 jakah. Ibarat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada dia wafat, seolah-olah tak sapa kepada 10 jakah. Nak ayat kata 10 jakah di sini katakanlah. Dengan istinbat ulama katanya, maknanya sejakah kata adalah sekorong. 2 jakah 2 korong. Kalau sekorong dalam 120 tahun, mana kita cukup masa dah. 10 korong artinya kita ni 13-14 korong. 1400 tahun dia dah. Orang panggil siapa masa. Cuma nanti hari masa mana, tahun mana. Dah kita lah ni masuk dah. Lagi 3-40 tahun akan menjadi korong 15. Haru-haru kita akan kau dekat. Kerana Nabi kata masa dia adalah di antaranya telunjuk dengan dengan ibu tangan di antaranya. Di antara tu celah nak sapa kepada kiamat, dekat sekali-kali. Mana saya nak baca malam ni sekadar 2-3 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang bahasa Makkatul Mukarramah turun, iaitu di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa Nabi duduk sebar agama di dalam tanah Mekah. Kerana nyata bagi kita dua bumi hak Nabi duduk sebar agama. Dengan dua bumi, dua makan, dua tempat ni 13 tahun di Mekah rumah bapak dia, 10 tahun di iaitu di Madinah, asalnya Yadrib, iaitu kampung mama dia ataupun bandar mama dia, asalnya Yadrib, daripada Humi lagi. Maka mari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan penamanya Madinah, satu kelompok bandar. Mana Madinah ni terletak kepada iaitu kampung bandar Yadrib yang asalnya. Dengan ayat ni lebih kurangnya dia kata 90 ataupun ayat daripada ayat suci Al-Quran, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah. Iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kazibah khafidatur rafi'ah. Iza rujjatil ardu rajjah wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa wa kuntum azwajan salasah fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah. Sadaqallahu wa maulana al-azim. Lebih kurang saya baca saat ni ala sekitar ataupun 7 ayat. Kerana suratul Waqiah ayat dia pendek-pendek.
Yang Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Allah yang bersifat dengan Ar-Rahman, pemurah. Allah lagi bersifat dengan Ar-Rahim, nak kasih dengan sekalian hamba dia hok beriman, iaitu kepada orang Islam serta beriman di negeri akhirat kelak. Itu mengikut ulama-ulama mentafsirkan. Itu nyata. Bagi-bagi budak tadi baru belajar, mesti dia tafsir dengan bismillah, dengan terang, dengan nyata, dengan nama Allah. Allah yang bersifat pertamanya pemurah barah. Ar-Rahim lagi Allah Ta'alanya khassah, kasih sayang Allah walaupun beribu-ribu bangsa. Cak tu rupa manusia tak muka bumi, Tuhan kasih satu puak saja, iaitu kena kepada di dalam 73 puak Islam. Satu puak wahdatum minallah, puak yang mengikut Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya. Puak hak betul-betul ikut sunnah Rasulullah, Islam secara Rasulullah, iman secara Rasulullah. Ini dikata Ar-Rahim. Ar-Rahman umum atas muka bumi. Nyata dah. Mu bahasa mana, bagaimana, cakap gapo, asal bersifat kata mu manusia, Tuhan borah. Mu sembah batu, ya borah. Mu sembah matahari, jadi Tuhan bui makan, bui minum, bui kekayaan sebagai istidraj. Dan mu sembah pusu, sembah lembu. Katakanlah, kerana bab menyembah ni, kalau kita baca tafsir mengikut ulama mentafsirkan dalam ayat suci Al-Quran, ambil daripada Adam tu sampai sekat masa Nuh. Kerana Nuh tu cuci Adam alaihi wassalatu wassalam. Masa tu manusia tidak ada sembah lagi binatang-binatang, tidak ada mesyrik sekutu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ambil pada Nabi Nuh sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beratus ribu nabi lebih. Ada sekitar 314 rasul. Lebih kurang. Ambil sekat Nabi Nuh sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ada dah syirik-syirik sekali-kali. Banyak syirik, banyak musyrik, sekutu di antara hamba-hamba Allah Ta'ala dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi walau bagaimana masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana Allah Ta'ala borah. Cukup borah. Bui makan, bui minum, bui tidur, bui milik harta benda. Dengan 73 nyata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun hadis ini yang tidak sahih nyata, tapi nyatanya dengan dhaif, nyata boleh kita ambil wa'tibar. 73 ni satu puak saja. Hak Allah Ta'ala kasih, hak Allah Ta'ala sayang, nyata ahli syurga, iaitu puak semata-matanya perhamba dengan Allah Ta'ala betul-betul, yang tidak ada kosi walaupun besar biji sawi, dan betul-betul akidah mereka mengikutkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabat sampai kepada ulama-ulama orang pandai. Apa ni? Kepada korowiyah sekarang. 72 tu raih dia habis. Lagi Yahudi terbaik 72. Right. Nasara 71 habis. Ni ayat kata semua tu adalah dengan dikehendaki Allah Ta'ala. Nyata kena terbaik lagu ni. Tidak Nabi tak setuh lagi, yang satu masa akhir zaman umatku berpecah jadi 73, melainkannya wahdah satu saja. Wahdatun, satu saja yang mengikutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam nasabah kepada bab gengi. Maka hak satu inilah termasuk dalam Ar-Rahim, Allah Ta'ala kasih sayang, iaitu mereka itu Islam dengan akhir dia, iman kesudahan dia, husnul khatimah, elok kesudahan, iaitu mati di dalam Islam serta beriman mereka itu. Apa ya Tuhan nak cerita? Apa ya Allah nak setuh pada ayat ni? Iza waqa'atil waqi'ah, apabila. Ni ayat katanya nyata.
apabila jatuh oleh yang jatuh, sampai oleh yang sampai masa mana sampai masa jatuh, sampai masa mana? Masa yakni apabila berdiri pada hari kiamat. Sudah hari kiamat. Hari kiamat dia ada dua. Satu, sangkala yang pertama, itu dikatakan berdiri hari kiamat. Yang kedua, sangkala yang kedua. Apa sangkala pertama? Satu surunai. Jadi tanggungkan oleh Israfil alaihi salam, malaikat kepala besar 10. Ya wajib kita dok tahu, ya wajib di atas kita orang Muslim. Nah, laginya beriman wajib kena i'tiqad, lagi pula pergi tahu satu-satu 10 kepala malaikat. Jibril alaihi salam, Mikail alaihi salam, Israfil alaihi salam. Nah, Israfil alaihi salam. Israfil tanggungjawab sangkala. Mikail rezeki. Kita ingat tak ni? 10 perkara yang wajib syarah di atas kepala kita, mentaklifkan 10 perkara. 10 kepala malaikat, 10 membesarkan malaikat, iaitu hingga sampainya Malik Zabaniyah. Waktu akhir sekali, ia tanggungjawab mereka itu, ia menunggu neraka. Dia cekor ambil boleh neraka. Dia tanggungjawab cekor. Katanya ulama setengah. 30,000 sekali jepuk ambil tahu le neraka. Itu besar dan sebuah tangi Malik Zabaniyah. Ia duk jaga di tengah neraka. Aning sekali-kali kena beriman, kena yakin. Nak katanya apabila jatuh, waktu yang dijatuh, yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, yang diizinkan oleh Allah Ta'ala, yang menetap pada ta'lu iradat, sedia kala lagi dah dikatakan tanjizi qadim. Yang menentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ta'lu taksih, iaitu nyatanya pada hari kiamat. Ia tidak siapa tahu, siapa dia boleh ambil tahu, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala wahdah, satu saja. Ini kerana pekerjaan Allah Ta'ala. Tapi ya dalil kitanya dekat sekali-kali jatuh pada hari kiamat. Mungkin orang Islam serta beriman tak ada tengok, tak ada kelih, kerana ketakut sangat. Ini Allah Ta'ala ada cerita sebenar-benarnya apabila lah tiup sangkala yang kedua, itu maknanya hari kiamat. Kiamat di sini artinya hari bangkit. Sangkala pertamanya sudah maut. Termasuk dalam kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Tiap-tiap hok nafas, tiap-tiap hadap seduk nyawa hari ni. Seduk nyawa hamu terbaik, seduk nyawa hamu terbaik sekalian binatang. Kullu sekalian manusia akan rasa mati. Akan rasa mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap benda nafas. Mana nafas? Hambuh terbaik serak masuk. Hambuh terbaik serak masuk. Ambil daripada 4 bulan dalam perut sampai ke umur 70. 75, 80, 85, 90. Hatu dia panggil hambuh terbaik serak masuk, hambuh terbaik serak masuk, hambuh terbaik serak masuk. Tidur, tidur hambuh terbaik serak masuk. Duk berjalan, hambuh terbaik serak masuk. Duk makan, hambuh terbaik serak masuk. Duk negeri mana, duk tak kapal, duk dalam laut, hambuh terbaik serak masuk. Hatu dia panggilnya hidup. Itu hidup manusia. Siapa dia hidup, siapa dia izin? Allah. Tapi satu hari zat kena rasa mati. Kena rasa mati. Kena rasa tak menyawa dah badan kita. Right, habis. Iaitu becek di antara ruh dengan badan. Tu nyata. Becek di antara ruh dengan badan lah. Maka situ dia panggil mati. Mati pada hakikat ni ialah becek ruh dengan badan. Mati pada zahir, habis mati.
tak hidup, tak boleh makan, habis rezeki, tu mati pada zahiriah. Mati pada hakikat, Allah Ta'ala pecah di antara. Ki izin Allah Ta'ala tak suruh malakul maut gi harat terbit ruh. Lagu mana? Wallahu a'lam. Tanggungjawab iaitunya malikil maut, orang yang milik nyawa. Ha ni Allah Ta'ala izin dia. Dah sama tago dia ambil dia sendiri hok akhir sekali. Tu reka sejarah. Maka nak royak katanya apabila mati satu orang habis. Tak ada. Dia kena rasa. Hari ni rasa dah. Satu saat berapa ratus orang, berapa ribu orang atas muka bumi. Tapi satu kali, satu masa akhir sekali hok sutup dah. Nah, hok ni termasuk habis sekaligus mati. Nah, sekalian manusia, sekalian malaikat, akhir sekali malaikat maut dia kena ambil nyawa dia sendiri. Nah, hodok milik nyawa, hodok perasa hodok cabut nyawa. Nah, iaitu Israil alaihi salam. Tu maksud nak ayat katanya. Apabila siapa hari itu sangkala yang kedua hidup sekalian yang mati, keluar daripada kubur masing-masing. Keluar daripada kubur masing-masing. Tu mati. Mati saat itu mati. Sangkala pertama kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap nafas habis, binatang lain pun habis, manusia habis. Tapi habis pada masa tu, masa sangkala pertama kena kepada orang hak derhaka dengan Allah. Itu mengikut pada satu hadis pula, hak sahih. Nyata hadis sahih. Hari itu orang mukmin, orang Islam serta beriman, mukminah habis. Tak ada. Orang hak mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tak ada walaupun satu orang. Habis. Allah Ta'ala ambil nyawa dulu lagi dah. Allah Ta'ala suruh Israil alaihi salam mati dulu lagi dah. Orang Islam, orang hak beriman, puak-puak ahli syurga. Hari itu Allah Ta'ala tak izin builah hak ahli syurga. Ahli Allah Ta'ala kasih sayang. Habis dah mati. Tinggal puak-puak hak neraka. Ya Allah Ta'ala nak perasai tak ada masuk neraka lagi, rasa di atas muka bumi dah. Puak ni. Kerana masa zalzalah kabir. Masa itu Tuhan nak berkacau langit bumi ni, Masya Allah. Mengikut pada satu hadis, berat sekali-kali hari itu. Hingga siapa mereka yang hidup buting akan terlucup kadang terbaik dengan sendiri. Nah, tak biasa telitah dengan hati, tak biasa tengok dengan mata, tak biasa terkejutnya di dalam tubuh badan dia. Nak takut, sehabis-habis takut, sehabis-habis hebat semasa dunia, ya Allah Ta'ala nak peracau langit bumi, tak kala sangkala pertama. Lagu mana serunai, wallahualam. Tak siapa boleh cerita, tak siapa boleh tahu hari itu. Hari mana? Hari kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap nafas ada seduk masuk, ada harat terbit nyawa, ada hambur terbit harat seduk masuk, dia akan mati. Hari ni sampai itulah dengan kiamat ni Nabi suruh daripada umat dia ambil aktirah semua. Bahasa kita ambil mengaji, ambil wak fikir, ambil wak nazar, ambil wak tilik, baca semua ayat ni. Ayat tetap mati dengan bakai. Kerana apabila kita dengar ayat mati, ayat suci Al-Quran tetap cerita, Tuhan ada cerita dengan mati. Dah, Tuhan ada cerita dengan azab mati. Tuhan cerita dengan azab kubur. Tuhan cerita dengan apa ni? Tuhan cerita apa ni? Dengan peracau langit bumi. Akan moga-moganya hati kita, akhlak perangai kita, ruh dalam kita hendak bersusun dengan jisim, dengan badan luar ni, akan laksana taufik Allah Ta'ala, mana taufik hidayah daripada Allah. Dia mari kan, walaupun tak banyak sikit dia mari, bahasa takut. Takut itulah yang menjadi sebab ke kita nak kerja hak Tuhan suruh, kita nak patih hak Tuhan lagi. Siapa? Pasal kita dengar ayat suci Al-Quran tetap mati. Kerana tidak ada yang sebenar-benar cakapannya ialah cakapan Allah Ta'ala. Ayat suci Al-Quran. Jadi hari ini orang yang takut dengan mati tu orang yang mengaji Al-Quran. Orang yang mengajikan tafsir tetap mati. Ayat ada ayat mati, ayat ada ayat peracau langit bumi, ayat ada ayat katanya hidup semula. Setelah peracau langit bumi itu sangkala yang pertama habis dia kena mati. Sengal kata dalam satu hadis 40 tahun, 40 sanah.
Nyata. Di dalam hadis sahih 40 tahun ya Rasulullah cerita. Sengai situ tu orang panggil ma'al hayat. Air duk itik-itik turun tu 40 tahun. Di situ air bir dah tak ada dah. Nah, cukup 40 tahun sangkala yang dua. Ni dikatakan bakit semula. Ni orang panggil kiamah. Ambil daripada siut sangkala pertama dah peracur langit bumi tu, wallahu alam lagu mana cara kita tak dapat tahu. Kemudian selepas tu 40 tahun orang panggil duk itik-itik air. Hujan duk bera-bera mari supaya duk menumbuhkan ruh semula. Duk menumbuh, ia nak bakit sekalian badan, duk mensegarkan badan-badan ho hancur semula. Tu mengikut pada hadis. Ho hancur lama dah beribu-ribu tahun masa Ibrahim, masa Yakub, katakanlah masa dulu lagi. Nah. Masa Adam bahkannya duk hidup semula, Tuhan duk mempecung ke semula. Dengan jalannya apa ni? At-ta'anni, dengan jalan beraluh. Nah, dengan jalan sikit-sikit sekali. Tuhan duk pecung. Cukup masa 40 tahun menjadikan satu Ahmad Abdullah semula, sangkala masuk ruh kali yang kedua. Masuk pada badan ni tak hancur dah. Ni dia nak cerita ni. Kali pertama, hari ni kita kena hancur. Badan kita hari ni kita kena serah kepada hulak. Ruh kita serah kepada malaikat. Nampak? Harta kita serah kepada anak atau nyata. 5 perkara kita kena tinggal. Perla-perla. Amal ibadah, amal baik, amal jahat serah kepada Rabbil Alamin. Rabb. Gemala Allah Subhanahu Taala bicara tu. Walau semua hakikat wahdatullah. Allah Ta'ala saja. Tapi nak ayat pada bilang ni. Tuhannya tak tagih. Nah, siapa cabut nyawa malikil maut. Badai pergi serah pada hulak dalam tanah. Harta serah pada si waris. Isteri upama anak cucu. Suami upama anak dia. Nah, Masya Allah. Ruh kepada malikil maut. Amal baik, semaya puasa, semua bersedekah. Amal jahat, berjudi, bercuri, pelaga orang, mengupak, berdeki, semua serah pada Allah. Satu buk ni. Buk baik, buk jahat. Ni kita. Ia hidup situ tiap-tiap orang. Mari berapa ratus agama pun hidup situ. Berapa ratus agama katakanlah. Situ tempat sudah. Nah, dua kita. Mati selamat, mati tak selamat. Orang Islam serta beriman nyata selamat. Lain pada Islam, lain pada beriman tak selamat. Mari siapa dia, raja menteri semua tak selamat. Orang buat baik dengan Allah selamat. Orang mengikut sunnah Nabi selamat. Orang diraka dengan Allah, tinggal Al-Quran, tinggal Nabi tak belakang, tak selamat. Nyata dah hari ni. Di hari mati tak selamat dah. Sudah di situ sehingga 40 tahun baru sangkala yang kedua. Inilah kenyataan di dalam tafsir ayat suci Al-Quran. Yang kenyataannya tak kala sekalian itu mati cukup 40 tahun, bangkit semula pada ibu-ibu dan bapa, keluar daripada kubur masing-masing. Hari ini hari sangkala yang kedua. Masuk dalam badan masing-masing, ambillah kain kafir dia 3 lah, makanya pakaslah. Napa dak? Pakaslah, selindaslah, soyok huk selah ya 3 lapis. Tulis kebaikan sebelah, tulis kejahatan sebelah. Sebar di atas kanan kiri, atas bahu lek kiri kejahatan, sebar atas bahu lek kanan kebaikan. Mudah-mudah. Ni tempat sudah. Gi kana? Gi kana? Gi di masyar. Kepada alam yang keempat. Ini alam yang sudah dah. Tepat cuk beribun. Nak putus ahli neraka, ahli syurga. Nah. Ini humi dia tak kalau. Gitulah. Laisa liwaqa'atiha kazibah. Hari sangkala itulah tiada bagi jatuhnya satu orang hari kiamat itu seorang pun yang mendustakan itu seperti dusta di dalam dunia. Hari itu Tuhan buat nyata. Tak ada dusta, tak ada bakit bohong. Ya Tuhan taruh umur sikit 60 70 sore. Homo bohong nyata timur bohong.
Hok benar hari tu nyata timur benar. Hari ni tepat. Siapa saksi? Kita sendiri jadi saksi. Tak ada kena siapa jadi saksi. Tubuh dia sendiri yang menjadikan saksi. Tangan yang menjadikan saksi kepada kaki. Mata menjadi saksikan kepada mulut. Mulut menjadi saksikan kepada dua kaki. Dua kaki menjadi saksikan dua tangan. Nyata bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan sebut di dalam ayat suci Al-Quran. Awal-awal lagi dah. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sadaqallahu maulana al-azim. Hari itu ialah hari yang Allah Ta'ala tak bui mulut mempercakapkan. Tuhan sifar mulut, Tuhan khatan mulut, Tuhan katuk mulut. Wa tukallimuna aydihim, Allah Ta'ala mempercakapkan tangan dia. Dua tangan boleh kecek. Wa tashhadu arjuluhum, dan mempersaksi kedua kaki. Bima kanu yaksibun, apa bagai semua hak dia tinggal, hak dia cita, hak dia tahu, hak dia hidup dalam dunia, apa duk kerja dia, tubuh dia jadi saksi. Tangan kerja, kaki jadi saksi. Tangan telinga dengar, maknanya mata jadi saksi. Tak gitu. Kaki berjalan, tangan jadi saksi. Mulut makan, perut jadi saksi jatuh dalam dia. Semua tu tubuh kita yang menjadi saksi, tak kita sendiri, tak ada orang lain. Hak ni nyata, kerana tubuh dia buat kerja. Kaki, tangan buat kerja, mata buat kerja. Kalau nak buat jahat, tak gitu. Tangan pun tupai kursi katik dua kaki. Mata kursi katik kalau nak pergi curi. Hati tu berasa nak. Mata nanti tengok orang, tangan nanti ambil, kaki pergi berjalan. Supaya kau buat baik lagu tu juga. Hati nak pergi buat baik, hati nak pergi ke masjid, hati nak pergi mengaji, mata tu tengok jalan start mutu, tangan pulah miak. Tak gitu ke? Kaki berjalan pergi upama bawa ceduk zaman dulu dah mengaji sifat 2 bulan. Tak gitu ke? Habis orang habis muka pergi mengaji sifat. Mana ke masjid, rumah baba tu, rumah kholi tu. Tak gitu. Jadi saksi habis di akhirat kelab. Tak sesak walau sekerak huruf, sekerak kalimah. Sekupai kita buat amal jadi kerja. Ni dia nak ayat katanya. Mana tempat nyata hari ni? Hari laisa liwaqa'atiha kazibah. Tiada bagi jatuh hari kiamat itu orang yang mendustakan. Orang yang mendusta, orang bakit bohong dengan orang benar hari itu. Allah, Tuhan nyata satu-satu. Tuhan menzahirkan hari ni tak dulu. Sobat-sobat tak. Muak nyanyi ke siapa, mu tipu siapa. Hari ni dah tak apa-apa. Dulu. Nak nyata di akhirat kelab. Allahu akbar walillahil hamd. Khafidatur rafi'ah, ialah menzahirkan bagi hina satu kaum dengan masuk neraka. Dan orang kemuliaan satu kaum dengan masuk syurga. Siapa dia? Rabbil alamin. Allah Ta'ala memiliki sekalian alam. Allah satu. Hanya dia panggil ugama. Satu tunduk. Siapa dia tu? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak melia satu orang lepas mati? Allah. Sesa keadilan. Nak menghina satu kaum? Satu orang? Allah. Nak meliakan satu orang? Allah. Nyata. Orang yang neraka, Tuhan menghina ke dengan masuk neraka. Orang yang berikhlas kita beriman adalah orang ni Allah Ta'ala melia lagi masuk syurga. Ya dua tu ya. Rekah-rekah tafsir khafidatur rafi'ah, ia menzahirkan bagi itu bagi hina satu kaum dengan masuk neraka, dan bagi kemuliaan satu puak satu kaum juga dengan masuk syurga. Iza rujjatil ardu rajja, dan apabila gerak gepur hari mana? Hari kiamat. Bumi itu akan sebagai gerak gepur yang sangat rutuh-rutuh. Iaitu rumah-rumah dan bukit-bukit dan segala pokok kayu-kayu hancur habis. Hancur jadi semilu habis, rata habis tanah. Hingga sampai pokok kayu tak ada sepokok. Hancur habis, hancur jadi debu habis. Masya Allah kana. Habis. Hancur hari itu hancur. Hari itu hari hancur. Tak dikatakan kiamat, kisah hancur. Sebab itulah dunia tempat ujian. Dunia tempat Tuhan nak tahu tengok. Nak buat perasa sikit sore aja. Sebab itu dunia ni bala. Sebenarnya bukan dia bala. Seni dunia bukan dia seni. Susah dunia tak susah. Kalau kira pada hakikat. Pada hak sebenar. Dunia adalah tempat yang Tuhan atas samantara. Nak buat ujian hidup manusia.
keadaan orang satu orang beriman dengan satu orang yang tak beriman. Nah, tu Allah Taala hatta rasul hatta ayat suci Al-Quran. Nah, mari cerita dengan rasul nak tahu tengok kata kita ni start ke mana hari ni. Allahu Akbar. Tak banyak. Kita sikit aja. Kalau masa Nabi Nuh, banyak 700 tahun satu orang hidup. Kita ni kan 60-70 boleh rasa dah. Allah sikit sangat aja. Sebab itulah dengan sabar ni, dengan syukur ni lah yang membawa kita ke senangnya badan kita. Susah tak apa, banyak syukur dengan Tuhan. Susah tak apa, banyak sabar. Sahabat kata syukur dengan sabar satu sifat yang kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Yang kata Imam Razali rahimahullah, mereka yang ada 3 sifat yang kemah-kemah. Satu, banyak taubat dengan Allah. Yang kedua, kalau sesak lah, mudah-mudah kita. Kalau sesak sangat, mu tak tahan sangat, mu sakit sangat, mu sabar. Nak gitu ke? Mudah mu kaya, mu sehat, mu ada duit minum, mu ada makan, mu ada harta banyak mu syukur. Tak ada apa dah. Yang kita akan selamat. 2-3 perkara tu dulu. Sebenar 10 perkara yang kata Imam Razali rahimahullah sebut di dalam kitab Matan Arba'in harianya. Salah satunya banyak orang taubat. Orang ni nak selamat dunia, nak selamat akhirat. Banyak orang ialah istighfar dengan Tuhan. Buka dada dengan Allah, mengaku salah. Ini nombor 1 sekali-kali dah. Yang kedua, takut dengan Allah. Yang ketiga, zahid, iaitu benci kepada dunia. Tak bergantung dengan harta benda, tak bergantung dengan perekat, tak bergantung dengan adik-beradik, dengan anak keluarga dia tinggi-tinggi perekat. Dah jadi tu jadi dah, tak ada sekali. Dia rendah sekali-kali hidup sementaranya, kerana dia jadi dengan 2 titik manis saja. Ni hobi dia. Orang nak jadi mulia satu orang terhadap Allah Ta'ala dengan Nabi, lain tak bukannya ia kembali pada asal dia setitik maning, ibu dia yang hanya, ayah dia yang hanya. Kalau ada hal tu kita tak bimbang. Orang ni selamat dunia sampai pada akhirat. Sampai kata uji. Bukan tempat kita sini. Ternyata sama tahu. Kum fid dunya. Kamu jadilah di dalam dunia au abiru sabilin. Iaitu seperti orang berjalan lalu jalan, orang dagang saja, orang wakaf. Nak pergi ke lain lagi esok lusa. Gitu saja. Ibarat kinayah nak ayat katanya idafat kita kepada sekelip mata aja. Tak kita ke kerana 1000 tahun hidup dunia satu je akhirat. Itu duk bila di dalam suratul Sajadah bagi jemaah. Pagi tadi kita dah baca. Ni nak ayat katanya Allahu Akbar. Beribu-ribu tahun hidup dunia 1 jam 2 jam akhirat saja. Sedikit masa. Kalau kira kita hidup dunia 60-70 tahun, boleh ke tak setengah jam akhirat? Masya Allah kan. Ni nak cerita katanya rekahnya. Iza rujjatil ardu rajja, apabila bergerak gepa bumi itu sebagai gerak gepa yang sangat utuh rumah-rumah, wabussatil jibalu bassa. Dan hancur akan segala bukit-bukit buka, akan sebagai hancur yang kuat. Hancur yang kuat di sini mengikut ulama tafsir, sahabat-sahabat tafsir, hancur yang licin keliling. Ambil daripada kaki langit naik sampai kaki langit jatuh, boleh gelak telur. Ambil telur sebutir sampai kaki langit jatuh, tak pecah. Masya Allah, tak pecah. Ambil di kaki langit naik pada pandangan mata, pandangan mata kita hari ni, duduk di Batan Nara, kita tengok. Ditabar, mudah nyata lagi. Tengok. Naik. Habis, tidak ada air. Selarah disampai cap kepada matahari jatuh maghrib. Ambil telur sebutir, lepas. Tengok. Tak pecah. Cap sutut di kaki langit jatuh. Licin. Hancur habis. Tidak ada bukit. Tidak ada air laut. Hancur sama saja. Allah itu supaya masyar. Kerana masyar pun dia kata seperti kertas segeping. Sama tah tidak ada walaupun reput seorang batu setengah. Ini kepada satu hadis. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Ini semua dengan dikehendaki Allah Ta'ala. Bukan hak kita. Hak siapa? Hak Allah. Langit bumi hak Allah. Semua tanah hak Allah. Air hak Allah. Bukit buka hak Allah. Sekalian pokok kayu hak Allah. Binatang, manusia kita hak Allah. Mana hak kita?
Kalau kita kembali kepada asal, tak ada sekali. Kullu lillah. Tiap-tiap bagi Allah. Masya Allah. Ni kan ni sahabat kata kita kena mengaji semua. Sahabat mengaji bukan dia kata kawan ni mengaji habis dah weh, cuk dah. Tak ada cuk. Ilmu tu hai tak cuk, kita dah kata cuk tu hai kata tak ada cuk. Nabi kata tak cuk. 1400 tahun dah Nabi kata tak cuk. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tutup ilmu daripada nu kinayah. Walah siapa duk tutup baru anak 3 hari tak ada. Nak rakyat kata demu pandainya anak, hei ibu bapa mu jaga anakmu tu. Umur 2 tahun 3 tahun mu kena ajar dah. Alif bata. Allah Taala buat langit bumi kena rakyat dah wig dia. No, siapakah hari mati? Pak kita cuk dia bini dak dah. Nak mengaji tekah tu, tak sebut orang Arab. Orang Arab bini anak 5, anak 10 pun dia mengaji tak beradu. Dia ambil pada hadis ni. Dah, wajib tutup ilmu daripada nu sampai kelialah. Mari dengan amal kata. Utlubul ilma minal mahdi daripada nu sampai ke lahdi dia lihat. Ni mengaji. Semaya daripada umur 7 tahun suruh, umur 10 tahun mu gatak, 15 tahun mu kena hamba. Semaya. Apa? Tapi balik habis pun sampai ke hari mati jugalah. Tapi le awal mari dia pakai masa semaya. Tapi mengaji dak nak ayat kata kuat. Kerana mu nak semaya pun kena mengaji dulu. Mu kena tahu syarat rukun dulu. Mu kena tahu bab mandi junub, basuh kain baju dulu. Mu tidak sah semaya. Lepas tu mu kena wirti ambil wudu. Cara ambil wudu Nabi lagu mana? Lepas tu mu tahu rukun semaya. Lepas tahu rukun semaya, kaedah semaya, syarat semaya, kaifiat semaya, mu tidak tak sah. Nak kena mengaji. Sabit ni nak ayat atau luah mengaji ni, kuat mengaji, taklif suruh mengaji ni, siapa daripada nu lagi dah. Hukum mengaji. La ilaha illallah. Kita main-main dengan mengaji. Orang tak mengaji tu tak terima ibadat. Nak ayat dah man amila bi ghairi ilmi mardud. Orang beramal dengan tiada tak tahu kaifiat, tak ada mengaji, tertolak. La haula wala quwata illa billah. Orang mengaji orang selamat. Mengaji di sini maksud ilmu Allah Taala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kenyataan. Ni nak ayat kata mengaji. La haula wala quwata illa billah. Terlegat sikit dah. Masuk dalamnya fakanat haba'am membassa wa kuntum azwajan salasah, maka jadilah ia debu yang berhamuran. Habis jadi debu, pokok kayu jadi debu, bukit jadi debu, rumah jadi debu, bangunnya jadi debu, langit jadi debu, bumi debu, debu sedebu debu. Habis ni getah jadi debu deh, pohon kelapa jadi debu. Nah, hak sekilo 10 kop pun jadi debu habis. Mung sendiri pun jadi debu, saya pun jadi debu habis. Debu. Nih. Akhir ning dunia nah Allahu akbar. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni kita hidup ni Tuhan tahu apa, tangga nak pergi ke akhirat bukan duk sini buat tangga naik turun naik turun. Mana naik kamu muda, lepas tu turun kamu nak mati mu tua. Mana pergi dah mati dia tua, nak pergi mana? Nak pergi dalam kubur. Dekat naik tu umur 10 tahun sampai ke umur 30 tu rugi nak mati dah. Itu dia panggil duk belayar. Tak lagi sampai ke tebing tak cuk. Pak tebing cuk dan apa tebing dek sana. Dia panggil hari mati. Nak ayat katanya wa kuntum azwajan salasah, dan jadilah kamu pada hari itu kata Tuhannya di hari kiamat tu dia kata kena 3 puak, 2 di dalam syurga, 1 puak pergi ke neraka. Ni dia. Ni nyata dalam suratul Waqiah. Yang kita jadi akan salasah, 3 puak. Wa kuntum azwajan. Nah, wa kuntum, dan dijadi kamu itu azwajan, berpuak-puak, azwaj, berpuak-puak, 1 kabilah, 2 kabilah, 3 kabilah terbaik. 3 puak. Puak di sini mana kabilah? Puak besar. Nah, bakit habis ambil daripada Adam, siapakah nenek kita tu, siapakah maknya anak manusia. Habis.
jinnya ana pun habis puak jang pun mari habis semua bakai tak ada dah dek di masyarakat belaka sore tak sak dah habis hok telo hok udang hok mata tak ada bakai dia habis tapi ingatlah bakai dia ni cerah habis mata tak ada kaki-kaki tu hok spring tu jadi betul habis kalau hok tak betul lagu mana kalau hok kekau kalau hok udang puak wajah ngaji re jadi akhirat so nampak dah hok tangi dua belah kudung hok kaki dua belah kudung panggil kata al-yadaini war rijlai dua tangi tak ada dua kaki tak ada kalau bagi lopak tung sepakat tak ke puak ni puak basah dek musik ngaji re wak huduh dengan adik-beradik ke tepi-tepi rumah dia bahai mengopak bahai kata bahai caci menyaci bahai pelago ge puak ni tak selamat puak bagi kudung ni puak ni sahabat dia nak isyak jangan hok buta mata lani dia celai tu habis buta setah je dia hok udang kuda asai wi kuda setah je wak timung tu dia neng ruh tak kudang hok tu ayat dah dalam ayat suci ruh tak kudang ni Nabi cerita dah hok kudang tu kudang badai aja apa mana tu Masya Allah hukana. Ni nak ayat katanya. Ni jaga dah. Salah satunya orang wak jangan ngaji dia bakai kudung nah. Allah. Orang tak semaya jadi babi bakai. Ni. Ni hok takut sekali-kali. Sahabat itulah Utsman ibn Affan apabila sebut dengan bakai 12 macam bakai kata Rasulullah ni. Sehebat-hebat. Setakut-takut. Takut lepas pada mati nak pergi ke syurga ni sehabis-habis uji sehabis-habis farak sehabis-habis ya Tuhan nak bercuci hak kita dak wajah hak dak baik tu nak timbal sungguh hari ni tu oleh masuk syurga kalau ada satu muduk balah satu mutak bertegur satu lekat hotel satu apa saja di hari ni hari seadil-adil Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk ni lah babo nak ayat malam ni kata gitulah lebih kurang dah insya-Allah taala sekat tu saja dah pukul 9 pada saya nak ayat 1 amal lelik belakang malam ni insya-Allah taala nak dekat-dekat pandok je malam ni kita sama-sama nak buat amal kerana cukup dengan kita baca suratul waqiah dengan syarah kiamat di pelagah saya nak ayat pada 1 malam ni iaitu satu petua daripada ulama iaitu selawat Nabi ada hak jauh daripada neraka dan kitanya selamat di dalam kubur selamat sampai ke mahsyar sikit pandok doa malam ni insya-Allah sama-sama kita beramal sekat tu saja dengan tafsir kita insya-Allah pada minggu depan tak ada uzur apa kita mari sambung ni sikit lagi insya-Allah taala moga-moganya dapat rahmatun minallah sebenar-benar sekadar saja pada Baba Channel FC Malaysia 1 ni Baba iaitu tagih hok Baba Me insya-Allah taala sekat tu saja kau dah lebih kurang dengan apa ni ayat saja insya-Allah kita sama pada minggu depan tidak ada uzur apa dengan katanya fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah sadaqallahu wa maulana al-azim lepas tu beradu ustaz malam ni apa dia tanya tu ada lagi nak ayat satu ibadat sekadar 7 ataupun 6 minit insya-Allah taala dah nak ayat malam ni bab bawa mari sikit satu ibadat insya-Allah kita katuk kita di situ ni pada ibu-ibu dan bapa ayah-ayah dan mama iaitu satu daripada apa ni selawat berkenaan dengan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu satu selawat yang kehebatan sekali-kalilah kepada ibu-ibu dan bapa yang tu disdia dengan Baba Channel FC ni dia adalah di dalam akhir-akhir kita buat mengajar satu je tu kita bui dah bernasihat daripada ayat suci Al-Quran ataupun daripadanya katakanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka akhir ni kita adalah untuk kita nak beramal ibadat
untuk kita nak sihat di dalam hidup kita hari-hari, iaitu nak jaga daripada kesalahan kita dengan Allah Ta'ala. Moga-moga itu apung daripada segala dosa. Dia kata honinya gini. Berarti babo nak baca sikit daripadanya tausiah. Dia kata lagu mana? Dia katanya iaitu kata Syekh Ariful Kubra. Satu Syekh yang arif, walilah katakanlah, yang ariful kubra, kebesaran daripada waliullah. Ia kata lagu mana? Barang siapa membaca selawat ini. Selawat bapa nak baca sekali lagi. Barang siapa membaca selawat ini seumur hidup sekali. Sekali aja seumur hidup. Hidup kita lama mana? Kata marilah ni 40-30 tahun dah tak baca lagi dah. Lepas tu nak pergi kepada mati, katalah anda 70 ke 80 dah. Tapi dia kata seumur hidup sekali baca selawat ni. Lepas kita baca oleh 2 kali ke sehari, sekali sehari. Hebat benar lah. Kerana seumur hidup sekali itu kelebihan dia hingga sampai setara mana pada ibu-ibu dan bapa. Seumur hidup sekali aja. Dia katanya nascaya tu jawab kata seumur hidup sekali. Nascaya dipelihara akan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dia. Orang baca selawat ni sekali daripada api neraka. Anda wayak tausiah dulu ni. Tak ada baca selawat lagi. Allah sekali seumur hidup. Baca sekali selawat ni. Selawat atas Nabi ni. Tuhan jaga daripada api neraka. Satu. Dan mewajibkan bagi seorang baca seumur hidup sekali husnul khatimah. Mati dia tak tangga imeh. Mati dalam Islam. Mati di dalam Islam serta tak tangga imeh. Dalam imeh tu maknanya. Mati dia dalam Islam serta tak tangga imeh. Mana mati dalam iman? Allah. Mati dalam Islam, mati dalam iman. Tu maksudnya. Orang baca selawat ni. Allahu Akbar, tingginya sekali-kali. Kita mari sama-sama buat amal. Maka dia kata lagi, inilah selawatnya. Ni nak baca dah ni. Berarti, babu nak baca ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ukhliqa wa ma ughliqa. Wa ma ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqil hadi ila siratim mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Banyak tu ayat. Sikit sekali lagi perhati mulai. Bapa nak baca sekali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqil hadi ila siratim mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqq qadrihi wa miqdarihil azim. Habis. Gana baru. Tak apa dah ada. 2 kali baba me baca sani tu insya-Allah taala. Rasa nyata dah. 2 kali. Tu saya rasa alhamdulillah sekali-kali. Bacalah kita dengar selawat atas Nabi dengan kalimah hok baba baca sani. Jadi nak royak nak mati katanya baca selawat sani, selawat atas Nabi ni bukan mesti lepas maya. Baca sehari ketika mana pun tak apa. Kalau lepas maya terlebih elok lagi. Tak lepas maya pun tak apa. Kita baca pukul 9 pagi, pukul 10, pukul 2, pukul 3, nak tidur setelah lagi boleh baca dengan satu selawat sat ni. Kemudiannya mafhum lil maqsad. Maksudnya selawat ni Allah Taala 2. Tak gitu ke? 2 Allah Taala bagi kepada kita. Iaitu katanya Syekh Ariful Kubra dia kata 2.
Satunya nak royak kata orang baca selawat saning sekali sehari comel benar. Seumur hidup sekali dia. Dia katanya satu lepas daripada api neraka. Tuhan jaga tubuh dia daripada api neraka. Tak sabar saya kerana tubuh kita hak Allah, api neraka hak Allah. Hak tu kena yakin nyata dah naga. Tuhan jaga hamba dia hak baca selawat saning. Ini ayat kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan jaga daripada api neraka. Kita selawat hak saning. Kalau sehari sekali comel benar. Allah ni saya kata sehari sekali insya-Allah taala. Sehebat-hebat baca kita. Yang kedua Allah Taala jaga pula dia sebagai mewajibkan jaga agama dengan iman. Mati dalam Islam serta dengan iman. Tuhan jaga tak mati luar pada agama terucuk iman. Tu maknanya dua harap. Satu lepas api neraka, yang kedua mati dalam Islam serta beriman. Itulah nak kata kelebihan selawat saat ni. Kau datu saja malam ni babame undur diri dengan lafaz mulia wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Allahu akbar walillahil hamd.